menyukai isu semasa, mengupas permasalahan politik, agama dan sosial, mengulas pencapaian dan tawaran kerajaan. Ikuti Wacana Siasah setiap Jumaat jam 9 malam bersama hos Muhammad Amir Syafiq, seolah dan serentak hanya di Facebook Badan Perhubungan PAS Kedah, TV PAS Kedah serta radio online Hijab FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera. Apa khabar para penonton yang menyaksikan program Wacana Siasah kita pada malam ini? Saya doakan mudah-mudahan anda semua sihat, sejahtera hendaknya insya-Allah. Kembali kita bersiaran pada malam ini dalam program Wacana Siasah yang dianjurkan oleh Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah yang bersiaran pada setiap hari Jumaat jam 9 malam melalui Facebook Live Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah dan juga boleh diikuti melalui siaran radio Hijau FM. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang menyaksikan program Wacana Siasah kita pada malam ini, dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas satu topik yang sangat menarik, iaitu berkenaan dengan tarbiyah, yang kita namakan program ataupun sembang kita pada malam ini dengan tajuk Tanpa Tarbiyah Garanti Rebah. Sebelum saya melanjutkan program kita pada malam ini, suka untuk saya mengajak para penonton dan sidang hadirin sekalian untuk kita sama-sama share program kita ini supaya lebih ramai lagi orang yang dapat mengikuti program kita pada malam ini. Di samping itu juga tuan-tuan dan puan-puan boleh komen dan juga boleh like kepada page Badan Perhubungan PAS Negeri melalui program Wacana Siasah yang kita sedang bersiaran pada malam ini. Dan sebagaimana yang telah saya maklumkan sebentar tadi, insya-Allah pada malam ini kita akan sembangkan ataupun kita akan wacanakan satu tajuk berkaitan dengan tarbiyah, dan pada malam ini kita bawakan seorang anak muda yang menjadi da'i ataupun menjadi pendakwah muda dalam kalangan, dalam masyarakat kita pada hari ini, iaitulah Al-Fadil Ustaz Syahrizan bin Muhammad Hazimi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Sihat lah? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana dapat bersama dengan kita. Syafiq sihat lah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik, para penonton yang dikasihi sekalian, Al-Fadil Ustaz Syahrizan adalah merupakan mudir pusat pengajian Darul Hadis Yayasan Paksi di Al-Ustaz. Beliau merupakan pengarah aktar Akademi Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah dan juga merangkap Ketua Dewan Pemuda PAS kawasan Al-Ustaz. Fadil Ustaz adalah merupakan anak kelahiran Sungai Petani Kedah dan mendapat pendidikan tertinggi sarjana muda syariah di Universiti Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah kita bawa orang yang tepat untuk membincangkan soal dan memperkatakan soal tarbiyah yang berada di dalam jemaah PAS itu khususnya. Baik para penonton yang dikasihi sekalian, saya ingin memulakan program kita pada malam ini untuk mengajak para penonton yang menyaksikan program kita pada malam ini untuk kita menyingkap bagaimana sejarah yang telah ditonjolkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berjaya untuk mentarbiyah, untuk memberikan satu didikan perjuangan kepada para sahabat yang bersama memperjuangkan Islam pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam peristiwa ataupun dalam banyak rakaman-rakaman momen-momen penting yang telah ditunjulkan oleh para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh jadikan sebagai satu iktibar kepada kita. Bagaimana kisah Sayyidina Bilal yang diseksa, diletakkan batu di atas badannya tetapi masih lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita lihat kisah keluarga Sumayyah dan Yasir yang dibunuh hidup-hidup, kan? Tetapi alhamdulillah mereka masih lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Biarpun golongan kafir Quraisy pada ketika itu melakukan sesuatu yang di luar daripada apa yang sepatutnya untuk menyiksa dan menghukum mereka kerana mereka terus
untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan satu benda yang sangat kita katakan benda yang bukanlah benda yang mudah untuk diterima, tetapi ia adalah merupakan satu rangkuman bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya untuk mentarbiah mereka. Dan kisah ini menjadi satu suntikan motivasi kepada kita pada hari ini, khususnya pada para pejuang Islam yang memperjuangkan Islam dalam dunia kita pada hari ini. Jadi kita nak ambil ibrah ataupun kita nak ambil daripada situ apakah rahsia-rahsia ataupun apakah yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat pada satu ketika itu. Dan insya-Allah saya nak mulakan program kita pada malam ini untuk meminta Fadil Ustaz untuk berkongsi kepada kita apakah rahsia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk memastikan supaya para sahabat itu berjaya ditarbiah sehingga mempunyai akidah yang sangat mantap dalam memperjuangkan Islam. Walaupun pada ketika itu kalau kita lihat kesusahan, kepayahan dan risiko yang akan ditanggung oleh mereka apabila mereka mengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ada pedoman di situ, rangkuman sejarah-sejarah situ yang kita boleh ambil ibrahnya untuk kita jadikan sebagai satu penguat semangat kita pada hari ini. Silakan Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Terima kasih pada Ustaz Syafiq selaku host kita pada malam ni. Di soalan yang tanya tu berkaitan dengan apakah konsep ataupun resepi yang dijadikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat. Pertamanya saya nak ceritakan di sini kepada tuan-tuan semua, perkara pertama yang kita perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan tarbiyah. Tarbiyah. Tarbiyah ni maksudnya adalah didikan ataupun pendidikan. Jadi tarbiyah ni adalah kita mendidik seseorang ataupun kita menjadikan seseorang tu daripada kecil sehinggalah dia besar. Tarbiyah ni menjadikan seseorang tu daripada jahil kepada yang berilmu. Maka itu yang dimasukkan dengan tarbiyah. Jadi kalau kita berbalik kepada sejarah soalan yang ditanyakan oleh Syafiq tadi ni berkaitan dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri yang memberitahu bahawasanya adalah para anbiya dan juga para rasul, mereka lah orang yang paling kuat diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian daripada Allah taala tu sebenarnya adalah sebagai satu tarbiyah. Kan? Dan juga sebenarnya kalau kita melihat perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada ketika mula-mula diutuskan sebagai rasul sehinggalah Nabi wafat, keseluruhan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, maka kesemuanya ada manfaat dan juga ada perkara-perkara yang tersirat yang boleh kita jadikan sebagai pedoman untuk hidup kita. Jadi perkara pertama ya Syafiq, kalau kita lihat dalam tempoh 23 tahun Nabi berdakwah, maka selama tempoh 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah Al-Mukarramah yang dinamakan sebagai zaman Makki, zaman ketika mana Nabi berdakwah di Mekah Al-Mukarramah. Dan kalau kita lihat selepas daripada tu, selepas peristiwa hijrah, maka Nabi SAW berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Kan? Jadi ada hikmah kenapakah 13 dan kenapakah 10. 13 tahun yang pertama tu sebenarnya adalah merupakan zaman iaitu Allah Subhanahu wa taala nak ajarkan kepada Nabi dan Nabi nak memberikan tarbiyah kepada umat Islam ketika tu, kepada para sahabat, adalah perkara yang paling penting dalam Islam. Apa perkara yang paling penting itu? Iaitu perkara yang tak lain tak bukan adalah berkaitan dengan akidah. Itulah perkara paling penting. Sebab itulah kalau kita lihat dalam ayat Quran, ada ayat yang Makkiyah, ada ayat yang Madaniyah. Ayat Makkiyah maksudnya ayat Al-Quran yang turun di Mekah Al-Mukarramah,
zaman 13 tahun yang pertama tu, maka ayat yang turun adalah ayat yang menyebutkan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi ayat tu bila mana menceritakan seluruh manusia ketika tu, maka seruannya kepada seluruh manusia ya ayyuhan nas. Jadi berbeza dengan ayat yang turun, ayat Madaniyah, ayat yang turun di Madinah, iaitu Allah Ta'ala menggunakan kalimat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi maksudnya dalam tempoh 13 tahun yang pertama tu, itu adalah merupakan zaman untuk Nabi SAW tanamkan akidah kepada umat Islam ketika tu. Jadi kalau kita lihat dalam penurunan syariat sendiri pun, tak turun ayat-ayat yang cerita berkaitan dengan syariat ketika 13 tahun yang pertama. Sebagai contoh, kita kata ayat tentang syariat, iaitu ayat tentang puasa. Ayat yang menyuruh umat Islam wajib berpuasa turun tahun kedua hijrah. Kan? Dan kita pun tahu ketika mana perang pertama bagi umat Islam dan para sahabat adalah perang Badar, berlaku tahun yang kedua hijrah. Kan? Juga kewajipan untuk bayar zakat, itu syariat. Kewajipan bayar zakat adalah berlaku pada tahun kedua hijrah. Jadi maksudnya banyak ayat-ayat yang turun ketika mana 13 tahun yang pertama ni, kebanyakannya adalah menceritakan berkaitan dengan akidah. Maka inilah sebenarnya perkara yang paling penting dalam perjuangan. Sebab Nabi SAW nak bawa perkara besar, nak bawa benda besar. Jadi bila benda besar nak bawa ni, maka dia mesti kena ada tapak yang besar. Macam kita lah, kalau kita nak bawa lori, nak bawa trailer, nak bawa barang yang berat di belakang tu, jadi tayar lori tu mesti kena banyak. Pasal nak tanggung berat. Betul. Tapak dia, asas dia mesti kena kuat. Begitu juga kalau kita nak bina satu bangunan, kan? Nak bina satu bangunan yang 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, maka tapak dia tu kena kuat. Kan? Kami ada buat pembinaan di sekolah lah, asrama 4 tingkat. Dia punya piling dia tu, foundation, kedalaman dia tu sama dengan 4 tingkat bangunan. Nak bagi kita kata kukuh. Begitu kukuh dia tapak. Jadi sebab nak naik bangunan 4 tingkat. Jadi nak bawa perjuangan yang hebat, perjuangan yang besar ni, maka tapak asas mesti kena kuat. Maka tapak asas yang kuat ni tak lain tak bukan, perkara pertama yang paling penting adalah dari segi akidah. Maka inilah yang seringkali disebutkan oleh Tuan Guru Presiden kita, Tok Guru Haji Hadi, iaitu berkaitan dengan akidah perjuangan. Akidah perjuangan. Benda ni lah yang diterapkan dalam kalangan ahli-ahli PAS. Sebab tu kita tengok, kalaulah betul-betul dalam kalangan ahli PAS, ahli gerakan Islam, yang mereka ni betul-betul berpegang dengan akidah perjuangan, yang mana dia belajar, dia mengaji dan ditanam oleh murabbi dan ditanam oleh naqib ke dalam diri mereka ni, insya-Allah mereka ni akan istiqamah sampai kepada akhir perjuangan, sampai ke mati. Kerana apa? Kerana akidah. Maka perkara inilah merupakan asas yang paling penting yang kita kena faham. Maka selanjutnya selepas daripada tu barulah adanya syariat. Disuruhnya untuk menegakkan negara Islam, disuruhnya untuk berjuang, berperang, disuruh untuk berpuasa, disuruh untuk keluarkan zakat dan juga lain-lain. Maka lepas tu, maka ketika mana akidah yang mantap dan akidah yang kuat, lepas daripada tu datanglah apa syariat sekalipun, datanglah perintah apa sekalipun, maka semuanya akan mudah untuk dilaksanakan. Maka paling penting adalah dari segi dalaman dan juga akidah. Maka sebab itulah perkara yang kita boleh ambil daripada peristiwa sejarah besar Nabi SAW, resepi yang paling utama adalah berkaitan dengan akidah. Maka sebab itulah Syafiq, kita dalam PAS ni sebagai nuqaba, di setiap kawasan kita ada usrah, kan? Di setiap cawangan pun kita ada usrah pemuda-pemuda, usrah di peringkat kawasan, usrah di peringkat cawangan. Maka dalam usrah ni adalah perkara yang paling penting, iaitu peranan kepada naqib ataupun peranan kepada murabbi ni adalah untuk nak tanam akidah di dalam hati setiap kalangan ahli PAS. Begitu juga dengan pemimpin. Dan dalam kalangan pemimpin PAS juga seringkali sebut perkara ni. Sebab akidah bila mana betul, maka insya-Allah perjuangan tu dia akan benar. Tapi kalau akidah tu dah salah, kefahaman tu dah salah, maka akan menyebabkan lari
daripada konsep asal dan juga kehendak asal kepada perjuangan PAS tu sendiri. Maka sebab itulah kita lihat dalam PAS ni sendiri, apa dia punya akidah perjuangan dia? Akidah perjuangan dia meletakkan iaitu matlamat utama, ghayah ataupun matlamat pengakhiran kepada perjuangan kita ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Maka begitu juga dengan perjuangan Nabi. Nabi juga berjuang untuk ajak dan menyelamatkan umat Islam, menyelamatkan umat manusia, dan akhir sekali mereka ni menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara resepi yang paling utama yang kita ambil, yang kita kena buat di dalam PAS ini, dan juga itulah merupakan rahsia kekuatan PAS sehingga boleh bertahan sampai ke hari ini. Baik Ustaz, kalau kita lihat pendekatan ataupun bagaimana susul galur PAS ini, PAS meletakkan ada 4 cabang utama yang dalam pendekatannya, iaitu yang pertama siasah berpolitik, yang kedua dari sudut dakwah, yang kedua dari sudut ketiga dari sudut tarbiyah, dari keempat dari sudut khairiyah ataupun kebajikan. Kenapakah dimasukkan elemen tarbiyah ini? Dan kenapakah elemen tarbiyah ini menjadi satu benda yang penting kepada PAS dan ianya berbeza dengan gerakan-gerakan yang lain? Kita tahu ada gerakan-gerakan yang turut katanya memperjuangkan Islam, tapi PAS meletakkan tarbiyah ini sebagai satu yang elemen yang sangat penting. Jadi boleh Ustaz uraikan kepada kita untuk kita memahamkan kawan-kawan kita di luar sana. Silakan Ustaz. Baik. Jadi kalau kita melihat dalam PAS ni, sebagaimana yang disebutkan, ada macam tungku tu dia ada 3 kaki. 3 kaki yang utama lah. Iaitu PAS ni dia bawa siasah politik. Yang keduanya dia bawa dakwah dan juga dia bawa tarbiyah. Dakwah dan khairiyah sama lah, lebih kurang dakwah dan berkebajikan. Jadi 3 yang besar lah. 3 yang besar: dakwah, siasah dan juga tarbiyah. Jadi tarbiyah ni diletakkan salah satu elemen yang utama dalam pembawaan PAS. Kenapa? Jadi itulah merupakan salah satu keistimewaan gerakan Islam ataupun jemaah yang kita bawa pada hari ini, yang PAS ada pada hari ini, bila mana dia tidak hanya sekadar untuk berpolitik semata-mata. Sebab apa politik, Syafiq? Politik ni dia ikut isu semasa. Dia ikut isu semasa. Jadi hari ni politik cara begini, maka dia akan follow cara begitu. Esok pula politik cara begini, dia akan follow cara begini. Politik ni dia punya pendekatan dia akan berubah pada setiap zaman. Bahkan kita boleh kata pada setiap tahun lah cara pendekatan itu berubah. Tuan-tuan tengok zaman dulu ni mana ada TikTok tak ada, lepas tu Twitter, cara Twitter tak ada. Jadi kita nak berpolitik, nak menarik anak muda tu, dia menggunakan yang pelbagai. Dan juga kita melihat juga kalau bagai rintangan dan juga halangan yang akan kita hadapi. Dan juga kita melihat juga kalau zaman dulu ni kita boleh berkempen dengan kita buat ceramah, tapi hari ni kempen dengan cara online. Kempen dengan cara online jalan dengan suasana kita pandemik, dengan Covid dan juga lain-lain. Jadi pendekatan cara siasah politik tu dia berubah ikut kepada zaman dan juga zaman. Jadi PAS ni dia bukan hanya sekadar duk fikir pagi petang malam kira duk berpolitik sahaja. Tetapi PAS ni juga dia bawa satu pendekatan iaitu dakwah. Dakwah ni adalah pendekatan yang kita gunakan untuk menarik lebih ramai di kalangan umat, di kalangan masyarakat, untuk mereka ni lebih kenal Islam. Maksudnya PAS ni dia merupakan satu jamaah, satu gerakan, satu kumpulan yang mana dia berdakwah kepada orang yang di luar daripada PAS, yang walaupun bukan sebagai ahli PAS, untuk mereka ni dekat dengan PAS dan juga mereka ni kenal Islam. Itu yang kita nak, kan? Jadi PAS ni yang kita bawa, kita nak ambil negara, kita nak pimpin negara. Jadi kena letak matlamat. Bila kita pimpin negara, kita jadi sebagai pemimpin, ketua, kan? Jadi ketika tu yang kita nak adalah untuk lebih ramai kenal Islam. Kalau orang Islam, mereka ni tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang bukan Islam, mereka lebih kenal Islam ni merupakan agama yang toleransi, agama yang bertolak ansur, agama yang baik, tak seperti mana yang sebahagian orang momokkannya Islam ni merupakan agama yang ganah, agama yang kira perang lah. Ada sebahagian begitu. Dipanggil Islamfobia.
Kan? Bila mana orang yang bukan Islam dia faham rupa-rupanya bila dia kata bila naiknya kerajaan Islam, naiknya pemimpin Islam ni, depa kira nak buat hudud, lepas tu depa duk kira nak perang, lepas tu depa kira nak basmi apa nama tu, judi maksudnya judi arak ni secara drastik. Tak. Maksudnya itu kita kata pendekatan Islam yang sebenarnya macam mana? Sebagaimana kita melihat Nabi SAW kan, Nabi SAW bila naik sebagai ketua negara, dan ketika tu Nabi bawa dakwah pelan sehinggalah sejarah besar yang berlaku bila mana Rasulullah dapat menawan kota Mekah Al-Mukarramah tanpa berlaku sebarang pertumpahan darah. Fathu Mekah tahun yang ke-8 Hijrah. Itu satu kejayaan yang cukup besar. Bagaimanakah pendekatan Nabi SAW? Maka sebab itulah kita melihat tarbiyah ni adalah untuk elemen yang ketiga, iaitu tarbiyah. Tarbiyah ni adalah untuk kita menjadikan ahli-ahli kita, ahli-ahli PAS ni, untuk mereka ni boleh bawa apa yang diletakkan oleh PAS dalam perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara penting. Jadi kalau matlamat kita besar, kita nakkan supaya politik dalam negara kita ni politik Islam. Kita nak supaya orang lain mereka ni kenal Islam, orang yang bukan Islam kenal Islam. Jadi kita nak bawa siasah dan kita nak bawa dakwah, maka tak lain tak bukan siapa yang nak bawa? Tak lain tak bukan kita lah sebagai ahli-ahli PAS. Kita lah sebagai ahli-ahli PAS yang nak bawa. Maka nak bawa benda tu bukan perkara mudah dan bukan perkara yang senang. Bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang senang, sebab kita tahu bila mana meletakkan matlamat Allah dan juga jalan kita merupakan jalan dakwah, jalan kita adalah untuk siasah, maka di situ ada pelbagai rintangan dan juga halangan yang akan kita hadapi. Ini merupakan sunnah perjuangan. Sunnah perjuangan. Sebab itulah kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah." Kalaulah satu matlamat itu dekat dan juga perjalanan itu pendek, maka ramai yang akan ikut kamu wahai Muhammad. Maksudnya kalaulah dakwah Islam ni mudah, matlamat tu dekat pendek, maka ramai orang yang akan nak bersama dengan Islam. Ramai orang yang akan nak bersama dengan perjuangan ni. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin ba'udat, akan tetapi matlamat perjuangan tu jauh panjang. Tak cukup dengan jauh panjang, ditambah pula alaihimu syuqqah, adanya duri-duri, adanya rintangan-rintangan dan juga halangan. Maka bila mana kita meletakkan PAS ni, meletakkan matlamatnya adalah Allah, meletakkan matlamatnya adalah untuk berdakwah, untuk bagi orang lain faham tentang Islam, di situ akan ada pelbagai rintangan dan juga halangan. Maka rintangan dan halangan itulah mesti kita hadapi, mesti kita rempuh. Maka nak rempuh halangan, nak hadapi halangan, tak lain tak bukan mesti kena ada persediaan. Maka persediaan itulah penting, tarbiyah tu penting. Maka tarbiyah itulah yang kita sebutkan tadi, iaitu tarbiyah dalam bentuk dalaman rohani. Tarbiyah rohani dalaman, lepas tu tarbiyah dalam bentuk jasadi luaran kita. Sebab itulah kalau kita lihat dalam satu kata-kata daripada seorang ulama besar dalam Ikhwanul Muslimin, kan, Hasan Hudaibi, dia ada menyebutkan bahawasanya aqimu daulatal Islam fi qulubikum takum ala ardikum. Dirikan daulah Islam tu dalam jiwa kamu, dalam hati kamu. Maksudnya apa? Daulah Islam ni kita letakkan dalam hati, kita dirikan dalam hati, menghayati bagaimanakah perjuangan Nabi, menghayati bagaimanakah sebuah negara Islam yang sebenarnya, iaitu bila mana kita nak ianya tertegak dalam negara, kena buat kat diri sendiri tu. PAS ni dia bila mana dia meletakkan siasah, maksudnya dia sampai ke peringkat dia nak memimpin negeri dan juga nak memimpin negara, maka apa yang dia nak daripada pimpinan tersebut? Mestilah tak lain tak bukan kita nakkan negara yang adil. Kita nakkan pemimpin yang tidak rasuah.
kita nakkan pengurusan yang tidak ada penyelewengan. Itu yang kita nak. Jadi kalau kita nak perkara tu berlaku dalam negara, dalam negeri, tak lain tak bukan perkara tu mesti kena ada dalam diri kita dulu. Mesti kita ni seorang yang adil, mesti kita seorang yang amanah, mesti kita seorang yang tidak terima rasuah, mesti kita ni orang yang memerangi perkara mungkar, judi, arak. Kita tak buat benda tu. Maka bila mana kita dirikan perkara tersebut dalam jiwa kita, dalam diri kita, maka apabila kita mencapai siasah, apabila kita boleh memegang memerintah negara ataupun negeri, maka perkara itulah yang akan kita bawa dalam negara kita, yang akan kita bawa dalam negeri kita, dan tak lain tak bukan perkara itu semata-mata adalah untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dah penting. Kita tak hanya sekadar parti PAS ni, dia tak hanya sekadar nak kuasai negara sahaja. Bukan itulah matlamat kita yang terakhir. Duk kira nak jadi YB, duk kira nak jadi adun, duk kira nak jadi MB. Bukan itu sahaja matlamat yang kita nak, tetapi lebih jauh daripada perkara tu, kita nak supaya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tu terlaksana dalam negeri kita, dalam negara kita. Itu yang kita nak. Maka sebelum daripada perkara tersebut mesti dibuat dan dilaksanakan dalam diri kita sendiri. Maka tak lain tak bukan perkara tersebut dibuat dalam bentuk tarbiyah. Itulah perkara yang sangat penting. Sebab itulah ini di antara keistimewaan parti PAS, Jemaah Gerakan Islam kita ni, iaitu apabila adanya ketiga konsep ni, iaitu dalam bentuk siasah, dalam bentuk dakwah dan juga dalam bentuk tarbiyah. Itu. Baik Ustaz, alhamdulillah, satu penjelasan dan juga perkongsian yang bagi saya sangat baik dan menampakkan kepada kita bahawa kesungguhan untuk kita bukan hanya sekadar orang kata nak mencapai kemenangan dalam pilihan raya di sudut siasahnya, tapi dalam masa yang sama PAS mempersiapkan ahlinya atau mempersiapkan bakal pemimpin yang akan menerajui negeri ataupun negara ni dengan nilai-nilai yang baik dalam diri terlebih dahulu, maka barulah boleh nak diterjemahkan dalam bentuk berkerajaan apabila sudah menguasai sepenuhnya kerajaan. Dan mungkin bila kita bersemang ataupun kita memperkatakan tentang perkara ni Ustaz, mungkin sebahagian pada kalangan ahli PAS dia faham soal tarbiyah apa semua ni, tapi mungkin ada sebahagian kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin mereka tak berapa tahu apakah bentuk tarbiyah dalam PAS ni. Apa yang Ustaz contoh ni, dia kata nak buat macam mana, apa yang pendekatan yang dia ambil. Jadi bila Ustaz kongsi dengan kita apakah program-program tarbiyah yang disusun oleh PAS itu, dan bagaimana kepentingan program kita tadi untuk membina ahli PAS supaya menjadi apa yang Ustaz sebutkan tadi. Silakan Ustaz. Okey, baik. Jadi bila mana kita sebut kata elemen yang penting dalam PAS ni adalah merupakan tarbiyah, maka ada susunan-susunan program yang diletakkan oleh pemimpin untuk ahli-ahli PAS ikut serta, kan. Jadi antara yang kita buat, ada program yang kita buat secara berkala, secara mingguan, ada program yang kita buat secara bulanan, dan ada program yang kita buat secara tahunan, dan kesemuanya adalah berkolaborasi. Semuanya bersama-sama, dan saling membantu di antara satu sama lain sebenarnya. Baik. Jadi kalau kita lihat di antara program-program yang diadakan di dalam PAS ni, pertamanya adalah dari segi kuliah ilmu. Kuliah ilmu ni perkara yang sangat penting, sebab untuk kita nak bawa perjuangan ni, maka tak lain tak bukan mesti kena ada ilmu dan juga mesti kena ada kefahaman. Kita nak bawa perjuangan dengan semangat, betul kan? Contohnya kita sebagai anak muda kan, pemuda yang terlibat dalam perjuangan nampak semangat dan bertakbir, angkat tangan dan lain-lain. Jadi perkara tersebut betul, memang itu kita perlukan. Tetapi kalau berlapik dengan hanya sekadar semangat semata-mata, semangatnya lama-lama dia akan hilang. Orang panggil apa? Semangat hangat-hangat teh ayam. Hangat-hangat teh ayam. Jadi hangat tu lama-lama dia akan hilang. Mula-mula keluar teh ayam tu hangat lah. Tengok dengan berasapnya, lepas tu dengan bau dia apa semua, tapi lama-lama dia akan hilang. Itu panggil hangat-hangat teh ayam. Itu semangat. Tapi bila mana
perjuangan yang kita dokong, perjuangan yang kita bawa ni berlandaskan kepada ilmu dan kefahaman, maka semangat tu dia akan follow di belakang. Dan ketika itulah walaupun semangat kita down, tapi kita faham, kita reti, kita ada ilmu, maka perjuangan tu tetap akan diteruskan. Sebab kita ada ilmu dan kita ada matlamat kita yang jelas. Itu matlamat kita adalah Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi antara yang dilakukan di dalam program tarbiyah PAS ni antaranya adalah kuliah ilmu. Ini perkara yang cukup penting. Maka diadakan kuliah ilmu, diadakan program-program liqa' fikri. Tujuan adalah apa? Untuk kita nak cuci pemikiran dan juga kita nak cuci kefahaman dalam kalangan ahli PAS ni. Sebab di antara perkara yang cukup bahaya dalam sesebuah perjuangan dan pergerakan ni, apabila dalam kalangan ahli-ahlinya mempunyai krisis pemikiran. Krisis pemikiran ni sebenarnya satu penyakit. Satu penyakit. Kita mungkin tak nampak. Dia barah yang berlaku di dalam, kan, disebabkan kerana adanya penyakit. Di luaran nampak macam okey, tak ada masalah. Tapi sebenarnya bila mana ada krisis pemikiran, bila mana ada krisis dari segi kefahaman, menyebabkan penyakit ni, barah ni dia akan berkembang, akhir sekali dia akan meletup, akhir sekali dia akan meruntuhkan. Itu perkara yang cukup bahaya sebenarnya, kan, perkara yang cukup bahaya. Maka sebab itulah di dalam PAS ni kita ada elemen iaitu kuliah ilmu, supaya kita nak bagi dalam kalangan ahli kita ni faham berkaitan dengan perjuangan PAS. Kita nak cuci balik. Bila kita terlibat dalam politik, terlibat dalam masyarakat untuk kita berdakwah, maka macam-macam yang akan berlaku. Ujian tu macam-macam, kan. Perjuangan ada dalam kalangan orientalis, dalam kalangan musuh, dia akan buat satu serangan pemikiran. Kalau zaman Nabi SAW dulu ni mungkin serangan yang berbentuk pedang, anak panah, berlawan di medan perang. Ya. Tapi di zaman kita yang ada pada hari ni, zaman dunia terbuka, langit yang terbuka. Jadi kalau zaman dulu ni orang nak buat surat layang ni, nak kena photostat, nak kena hantar dan juga lain. Tapi di zaman kita yang ada pada hari ni, tak perlukan surat layang, type dalam Facebook sahaja, dalam Facebook, boh dalam TikTok, boh dalam Instagram, habis semua orang pakat boleh baca. Maka lebih lagi daripada surat layang, perkara ni yang cukup bahaya. Perkara ni yang cukup bahaya. Kalaulah dalam kalangan ahli-ahli PAS mereka ni terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh musuh-musuh Islam ni, kan, maka akhir sekali barah tu dia akan ada dalam kalangan ahli PAS. Dalam kalangan mereka ni ada penyakit tu makin berkembang. Maka sebab itulah diadakan kuliah pengajian ilmu, supaya nak cuci balik, nak bagi faham balik apakah perkara-perkara yang tak betul dan apakah perkara-perkara yang jelas. Dan sebenarnya kita yakin dalam perjuangan PAS ni, kita yakin, kan, iaitu keyakinan kita apa yang kita bawa adalah berdasarkan kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi SAW. Maka kita pun tahu Nabi pernah bersabda bahawasanya orang yang berpegang dengan dua perkara ni, Nabi menyebutkan taraktu fikum amrain, aku tinggalkan bagi kamu dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum abada, kamu takkan sesat selama mana kamu pegang dua perkara ni. Apa dua perkara ni? Yang pertamanya adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka selagi kita pegang kedua-dua perkara ni, selagi itulah kita akan berada di atas jalan yang benar. Dan kita yakin kita ni PAS berpegang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, kita benar. Maka persoalan dia, adakah macam manakah kita nak sampaikan kebenaran tu kepada ahli-ahli PAS, nak sampaikan kebenaran tu kepada masyarakat. Maka sebab itulah diadakan kuliah pengajian ilmu, supaya mereka lebih faham dalam perjuangan. Ada orang duk faham kata bila mengaji sahaja, tapi ilmu yang belajar mengaji itu tak diaplikasikan dalam masyarakat, dalam negara. Kita tak mahu gitu. Kita nak supaya ilmu yang kita belajar dari kitab, maka perkara tu diaplikasikan dalam masyarakat, diaplikasikan dalam kalangan negara. Itu yang kita nak. Maka itulah merupakan perjuangan. Antara elemen lain yang kita letakkan adalah usrah. Usrah ni merupakan tonggak utama. Ini perkara penting. Kerana tadi kuliah ilmu pengajian ni mungkin dalam satu hala sahaja. Ceramah, kan, pengkuliah.
kita ada satu konsep yang lain namanya usrah. Dan usrah ni juga sebenarnya memang dilakukan oleh Nabi SAW dengan para sahabat. Nabi dalam Masjid Nabawi bersama dengan para sahabat, Nabi datangkan satu masalah, Nabi datangkan satu cerita, lalu Nabi buka persoalan. Para sahabat tanya Nabi. Ada perkara yang Nabi jawab dan ada perkara yang Nabi soal balik, Nabi tanya balik. Kalau macam tu macam mana? Maka soalan Nabi itu sebenarnya adalah untuk membuka minda. Maka inilah konsep usrah. Konsep usrah ni sebenarnya bila mana para naqib ataupun ketua usrah tu dia membuka minda dalam kalangan ahli usrah. Ketua naqib ni dia bukan dia bercakap, dia bukan dia berceramah. Kalau dia berceramah seorang-seorang tu mungkin kita kata itu kuliah ceramah, tapi fungsi kepada naqib adalah dia membuka minda. Dia tanya soalan, lalu ahli usrah menjawab soalan. Dari situ naqib ni dia boleh tangkap dah, dia tahu dah dia ni faham, ini tak faham, ini perlu diperbetulkan. Maka itulah konsep usrah. Maka dalam usrah itulah dia sebenarnya bengkel untuk kita betulkan pemikiran dalam kalangan ahli PAS. Maka usrah ni dia ada secara bulanan. Secara bulanan ada satu konsep yang nama adalah usrah. Dan ada juga konsep kita yang lebih besar, yang menghimpunkan lebih besar lepas daripada usrah, iaitu yang namanya katibah. Katibah ni maksudnya pengumpulan dalam kalangan ahli-ahli untuk sama-sama kita melakukan amal ibadat. Bermalam di sebuah tempat, dan juga di situ adanya qiyamul lail, adanya bacaan maksurat, ada sama-sama baca Al-Quran. Maksudnya bukan hanya sekadar perbincangan ilmu. Tarbiyah ni kita mesti kena letakkan dari segi amalan rohani. Itu perkara yang cukup penting. Kan, amalan rohani. Maka amalan rohani inilah sebenarnya penentu kepada kemenangan Islam. Sebab Islam tu bila mana dia nak menang, maka tak lain tak bukan mesti akan mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu sendiri, Allah Taala banyak cerita dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang perjuangan, mengisahkan tentang peperangan. Sebagai contoh kisah Talut dan juga Jalut. Talut ni bila mana dia membawa kumpulan dia, ahli dia untuk berperang, dan juga dia riwayatkan ketika tu puluhan ribu tentera dia untuk pergi perang lawan dengan Jalut. Tiba-tiba sampai di sebuah kawasan, yang kawasan tu ada sungai. Talut ni dia beritahu dah kepada ahli tentera dia. Dia kata kalau kita sampai dekat sebuah tempat ni yang ada sungai, jangan mandi dalam sungai tu, jangan terjun dalam sungai tu. Takat nak ambil air sikit minum tu tak apa, lepas tu teruskan perjalanan. Kalau kata siapa yang terjun, siapa yang mandi, siapa yang duduk berehat panjang dekat tempat sungai tu, maka dia tak boleh bersama dengan aku untuk meneruskan perjalanan nak berlawan dengan Jalut. Dan ketika tu bila mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dah Syafiq bayangkan tengah-tengah panah terik. Panah, lepas tu dengan bahang, lepas tu dengan dahaga, perjalanan yang jauh, tiba-tiba jumpa sungai pula. Allahu Akbar. Nikmat dunia lah tuan-tuan. Kan? Terjun dalam sungai, lepas tu mandi manda, dah terjun mandi manda, rehat. Padahal Talut ni dia ada waktu dia ada timing dia untuk nak serang Jalut. Dan timing tu mesti kena tepat, mesti kena sharp. Maka sebab itulah kata Talut, kalau siapa yang lalu di sungai tu, ambil sikit sahaja air minum, teruskan perjalanan. Lalu ketika mana meneruskan perjalanan, dia riwayatkan ketika tu ada lebih kurang 300 tentera sahaja. Yang puluhan ribu tadi ni, rupa-rupanya 300 lebih sahaja yang bersama dengan Talut untuk meneruskan perjalanan. Dan ketika tu maksudnya lepas syarat tu lah, lepas daripada ujian tu, lepas daripada syarat tu, kan, ialah Talut ni dia sebagai ketua mesti ada timing nak serang, timing kita nak mengedak, lepas tu timing bagian. Sebab dia faham Jalut ni macam mana keadaannya. Maka ketika tu dalam kalangan mereka yang sedikit ni, yang kumpulan lebih kurang 300 lebih, diriwayatkan ada yang berkata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan. Dia kata, adakah kita mampu untuk berlawan dengan kumpulan yang ramai ni, kita sikit? Lalu jawab salah seorang di kalangan mereka yang
yang dia ni yakin dengan perjuangan, yakin dengan pertolongan Allah, yang menyebutkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Di belakang tu yang poin penting lah. Katanya berapa ramai sebelum daripada ni kumpulan yang sedikit dapat mengalahkan kumpulan yang ramai. Biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya bilangan ni penting. Bilangan kalau kita pun nak pilihan raya kan, bilangan tu penting. Kita duk buat pacar, kita duk cula undi anggaran berapa. Kalau kita baru ni di Dun Serkam kita kalah 79 lah. Kan? Jadi maksudnya bilangan tu penting. Tetapi perkara yang lebih penting daripada bilangan adalah dari segi dalaman kualiti. Kualiti tu perkara yang cukup penting. Maka sebab itulah tarbiyah ni dia membawa ahli-ahli PAH supaya bukan hanya sekadar bilangan, tetapi dari segi kualiti ahli PAH tu sendiri. Maka sebab itulah dengan kualiti yang ada ni, itulah yang akan mendapat dan akan meraih rahmat serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kisah Jalut ni, Allah Taala bagi kemenangan kepada Talut berlawan dengan Jalut adalah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana mereka ni yang seramai lebih kurang 300 orang ni, mereka taat kepada ketua, mereka ikut cakap ketua, dan juga mereka ini patuh dengan perintah arahan daripada ketua mereka ketika tu yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Talut. Maka sebab itulah kita kata penting kualiti dalam kalangan pejuang-pejuang ni. Maka itulah perkara yang nak dibawa oleh PAH. Maka kita ada yang kata nama katibah, iaitu kita nak jadikan ahli-ahli PAH ni mereka beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang lebih besar daripada tu, konsepnya iaitu yang berbentuk liqa' fikri ataupun ijtima' tarbawi. Ini yang lebih besar lah. Bermalam 2-3 hari. Lepas tu dalam tu ada pengisian-pengisian yang diberikan, tak cukup dengan pengisian, juga diberikan taklifan, berzikir, selawat, baca maksurat, baca Al-Quran ramai-ramai. Maka tu adalah perkara yang kita bawa di dalam PAH ni. Ada yang berbentuk mingguan, ada yang berbentuk bulanan, ada yang berbentuk tahunan. Kesemuanya adalah untuk kita memberikan kefahaman dan juga memberikan tarbiyah kepada ahli-ahli PAH kita. Baik Ustaz, satu perkongsian yang bagi saya sangat menarik berkenaan dengan aktiviti ataupun program tarbiyah yang telah disusun dalam PAS itu sendiri untuk mentarbiah ahli supaya menjadikan ahli itu adalah ahli yang berkualiti, sebagaimana yang telah dikongsikan melalui cerita kisah peperangan antara Talut dan juga Jalut. Cuma Ustaz, ada juga cakap-cakap di luar sana yang menyebut bahawa, khususnya lah kepada anak-anak muda kita ni lah, mereka mengatakan bahawa PAS ini terlalu eksklusif. Dia terlalu eksklusif untuk ahlinya sahaja. Mungkin mereka berpandangan bahawa dengan pendekatan yang Ustaz sebutkan tadi melalui program-program tarbiyah yang berbentuk kuliah dan sebagainya itu, dilihat macam program ni adalah program bersifat orang tua-tua. Dia tidak macam mesra dengan orang muda. Sedangkan kalau kita lihat apa yang berlaku ataupun apakah realiti yang ada dalam Dewan Pemuda ini, khususnya melalui Dewan Pemuda lah, ada pendekatan untuk mendekati pelbagai golongan, termasuk para peminat motosikal, peminat hobi yang memancing, peminat mendaki gunung dan sebagainya, sehingga tertubuhlah kelab-kelab, kelab ARC, ACC cycling, A4C fishing, AFC fishing, A4C dan sebagainya lagi. Jadi kalau kita lihat, itu sebenarnya satu keterbukaan PAS untuk mendekati pelbagai golongan. Cuma mungkin di sana mereka tidak melihat bahawa elemen tarbiyah itu dia boleh menjadi satu perkara yang penting kepada pendekatan yang diambil oleh Dewan Pemuda ini. Jadi mungkin Ustaz ada pandangan, dan mungkinlah sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap tarbiyah sebagai pengarah aktar ini, mungkin ada pendekatan yang diambil oleh aktar untuk memahamkan anak-anak muda, kawan-kawan kita di luar sana ni, bahawa sebenarnya mereka mengikuti, menyertai kita ni, tidak, orang kata apa, jangan terlalu takut ataupun terlalu bimbang untuk menyertai, ataupun jangan sampai allergic untuk nak bersama dengan pemimpin-pemimpin pemuda PAS. Silakan Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita melihat dalam PAS ni, saya bila Syafiq sebut
tentang macam orang tua-tua tu kan. Jadi sebenarnya apa yang saya ceritakan tadi ni, dari segi kita kata kuliah ilmu, kemudian program Qiyamul Lail, baca Al-Quran dan juga lain-lain, itulah sebenarnya kita katakan sebagai asal-asal tarbiyah. Dia punya tapak asas. Itu perkara yang penting lah. Tapi tak bermaksud kita menolak pendekatan baru yang ada pada hari ni. Pendekatan baru ni macam yang kita sebut tadi ni, iaitu kita adakan kelab basikal, kelab motor, lepas tu kita adakan kelab memancing. Jadi semua tu sebenarnya adalah naluri manusia. Tak semua orang suka dengar kuliah ilmu. Betul. Kan? Tak semua orang suka Qiyamul Lail, tak semua orang suka berzikir, baca Quran. Jadi hati nurani manusia ni kita kena raih. Kita kena raih mereka. Jadi raih itu adalah dengan cara kita berikan perkara tersebut selagi mana perkara tu tak berlanggar dengan syariat. Jadi sebenarnya bila sebut tentang tarbiyah dalam PAS ni, dia bukan hanya sekadar kepada baca Quran, selawat, berzikir. Jadi kita kata benda-benda tu tak semua orang macam tu. Tak semua orang yang minat baca Quran, tak semua orang minat untuk berzikir, tak semua orang minat untuk berselawat, solat dan juga lain-lain. Jadi pendekatan yang PAS buat itu pelbagai. Itu perkara yang kita kena hadapi, dan itu perkara yang kita kena yang kita kena buat. Jadi maka sebab itulah di dalam PAS ni kita ada kelab berbasikal yang dinamakan sebagai ACC, kemudian kelab motor dinamakan sebagai ARC, kelab memancing, kelab fotografi. Jadi kesemua perkara-perkara itu adalah bertujuan untuk kita nak tarik dalam kalangan anak muda ni. Dan bila mana ada kelab-kelab ni, mereka yang suka pancing, dia akan bersama dalam kelab pancing. Mereka yang suka berbasikal, dia duduk dalam kelab basikal. Mereka yang suka naik motor, ada motor besar ke motor kecil ke, tak kira sisi besar mana sekalipun, duduk dalam satu grup. Maka di situlah program dan juga aktiviti yang kita laksanakan, pelan-pelan kita masuk unsur-unsur tarbiyah. Kan Jadi yang bersukan, kita kata kelab bola sepak yang bersukan, main takraw, maka pastikan main takraw, bersukan, tutup aurat, tak pakai seluar pendek. Kan, lepas tu pastikan main bola sepak sekalipun, futsal ke, tapi semayang tak tinggal. Semayang tak tinggal. Jadi pelan-pelan kita ajak begitu. Naik motor tak ada masalah. Naik motor bukan perkara yang berlanggar dengan syariat. Jadi kita raih kehendak dalam kalangan anak-anak muda, orang luar sana yang naik motor, maka kita buat program naik motor. Maka program naik motor tadi ni, tapi sampai ke masjid kita singgah untuk solat. Kemudian kita jumpa dengan para alim ulama, ziarah pondok-pondok, ziarah tutup guru, minta nasihat. Maka sebenarnya program-program yang ada manfaat ni, yang baik ni, kita juga kena join, kita juga kena buat benda ni, supaya dalam kalangan anak-anak muda ni, mereka lebih dekat dengan PAS, mereka lebih dekat dengan Islam. Maka sebab itulah saya teringat dalam satu kata-kata daripada Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, yang dia sebut, iaitu pendekatan yang kita kena buat pada hari ni, iaitu al-jam'u baina qadimis salih wal jadidin nafi', iaitu kita perlu menggabungkan di antara perkara lama yang baik, maksudnya konsep-konsep lama yang kata tadi kan macam orang tua lah kan, kayak mulai baca Quran, zikir tu kan, yalah nampak macam orang lama. Benda tu kita kena kekalkan, dan benda tu kita kena ada, dan juga gabungkan yang jenis konsep asal, yang konsep lama tu dengan konsep baru, iaitu al-jadidin nafi'. Maksudnya perkara baru yang ada manfaat, yang boleh kita buat perkara tersebut. Jadi kita kata gabungan antara kedua-dua perkara tu, inilah yang akan membuahkan hasil yang cukup mantap, hasil yang cukup baik. Barulah di situ orang akan nampak PAS ni dia berpijak
berpijak pada dasar, ya, dan juga pada masa yang sama dia juga move untuk ke depan sesuai dengan realiti semasa. Realiti semasa. Anak-anak muda pada hari ini suka TikTok, suka berTikTok, maka TikTok tak salah. Cuma yang salah tu kalau konten yang tak benar, konten yang tak betul. Jadi kita buat konten yang betul, konten yang benar, supaya anak-anak muda ni dia terpandu. Dia kata, oh kalau nak duduk dalam TikTok boleh, tapi kena buat konten, kena buat sesuatu yang betul dan juga perkara yang mengikut kepada syariat. Instagram, Facebook, tak salah benda tu. Tapi kita masukkan konten-konten yang betul. Jangan kita bawa fitnah, jangan kita bawa perkara yang sesat. Jadi itu perkara yang tak betul. Maka perkara inilah yang perlu untuk kita tarbiyahkan kepada ahli-ahli PAH, supaya mereka ni lebih faham, iaitu pendekatan anak-anak muda, pendekatan yang orang minat pada hari ini, perkara tu kita kena buat, tapi pada masa yang sama, iaitu konsep-konsep yang lama ni kita jangan tinggal. Kita nak bawa kereta, nak menuju pergi ke depan, tapi pada masa yang sama nak kena tengok side mirror, nak kena tengok cermin pandang belakang. Tak boleh kita duk move bawa kereta, lala sekali cermin kita tak tengok, gedegang, boom, accident. Pasal apa? Sebab tak tengok cermin pandang belakang, cermin side mirror. Jadi maksudnya sekarang ni kita nak move pergi ke depan, tapi pada masa yang sama konsep asal tu kita tak tinggal. Sebab tu konsep asal apa dia? Usrah, lepas tu katibah, qiyamul lail, kuliah pengajian ilmu. Yang ni kena ada. Yang ni dia kekal, dan juga benda ni dia berterusan sampai bila-bila sekalipun. Maka konsep yang digunakan pada hari ini pelbagai. Konsep kelab, media yang kita ada pada hari ini, cara teknikal. Jadi perkara-perkara tu kita kena up to date. Kita kena upgrade, kita kena up to date, kena ikut trend semasa, tapi kita tak meninggalkan yang asal. Salah kalau kita ni hanya sekadar ikut trend semasa, punya nak kejar peminat, nak cari subscriber, lepas tu nak cari follower, kan, nak cari likers. Tapi pada masa yang sama kita meninggalkan konsep asal tarbiyah, maka itu adalah perkara yang salah, itu tak betul. Kita nak duduk dengan cara cara yang sebut dah, cara usrah saja, tarbiyah saja, qiyamul lail, maka sebahagian orang tak kenal dengan naluri dia, ataupun tak kenal dengan jiwa dia, pun tak kenal juga. Jadi kena gabung antara kedua-duanya sekali. Hanya penting konsep yang asal ni, iaitu kita jangan tinggalkan. Kita nak berdakwah hebat kita macam mana sekalipun, dalam demokrasi, dalam berpolitik, dalam siasah, maka mesti pandang kembali kepada sejarah Nabi SAW, sejarah Nabawiyah. Itu kita punya sumber kita. Kan? Jangan kita kira nak move pergi ke depan, kita nak buat apa yang kita nak buat, tak memandang kepada bagaimanakah sejarah baginda Nabi SAW. Maka itu konsep dia. Maka itulah tarbiyah. Kita move pergi ke depan, tapi pada masa yang sama kita ada cermin pandang belakang, kita ada cermin side mirror untuk kita pandang apa yang berlaku di belakang, untuk kita ambilkan sebagai pengajaran dan juga ibrah, dan kita kekal dengan konsep yang lama, dan pada masa yang sama kita bawa pendekatan cara baru yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih dekat dengan umat. Baik Ustaz, alhamdulillah, satu perkongsian yang cukup dan sangat menarik. Kalau sahabat-sahabat boleh melihat bagaimana Ustaz berkongsi kepada kita tadi, dengan pendekatan-pendekatan yang dibawa tadi itu bukanlah meninggalkan perkara yang lama, tetapi cuba menyesuaikan dengan semua golongan yang ada. Kerana kita ada kepelbagaian segmen lah, kalau kita kata, kalau segmen tu kita ada pelbagai segmen. Minat ni macam-macam, Ustaz, minat orang ni macam-macam. Alhamdulillah, lepas tu dia tidak meminggirkan mana-mana pihak ataupun mana-mana golongan ataupun mana-mana segmen. Alhamdulillah, walaupun kita masuk dengan jiwa-jiwa orang muda melalui TikTok pada hari inilah, kita kata guna TikTok, guna Instagram, guna Twitter dan sebagainya, tapi semuanya itu dipandu, dilorong, dijaga. Dia ada had, dia ada limit, dia tak boleh ikut suka. Sebab kalaulah kita terlampau bebas dalam bersosial melalui media sosial ni, dia akan menyebabkan berlaku sesuatu yang mungkin kita tak sangka boleh berlaku, tapi akhirnya
boleh berlaku, bagaimana dibuka aib orang, bagaimana berlaku fitnah, bagaimana benda-benda yang tak sepatutnya berlaku tapi boleh berlaku dalam ruang media sosial ini. Tapi alhamdulillah PAS mengambil satu pendekatan yang sangat baik, dan inilah menunjukkan kepada kita bahawa satu sikap yang kita bukan hanya nak berpolitik, tapi kita mengajak ahli itu sendiri untuk berpolitik secara yang terbaik, secara yang betul dan sebagainya. Jadi alhamdulillah Ustaz, kita dapat banyak manfaat, banyak ilmu yang kita perolehi pada malam ini, khusus bila kita bercakap tentang soal tarbiyah. Cuma masa sangat mencemburui kita Al-Fadhil Ustaz. Jadi sebagai penutuplah untuk kita pada malam ini, mungkin ada saranan daripada Ustaz, ataupun mungkin ada pandangan ataupun ada kata-kata terakhir lah daripada Ustaz untuk Ustaz sebutkan kepada para penonton kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Baik, sedikit mungkin satu perkongsian. Bila kita sebut berkaitan dengan tarbiyah ni, tak lain tak bukan, apa yang kita harapkan adalah diri kita ni diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah dalam perjuangan. Dan juga kita kena ingat satu slogan yang selalu kita ungkapkan, iaitu Allahu ghayatuna, Al-Quran dusturuna, kan, Ar-Rasul qudwatuna. Jadi ungkapan tu kita kena sering kali ulang supaya apa? Biar kita jelas. Allahu ghayatuna, Allah adalah matlamat kami. Kerja buat kita ni, kita jadi MB ke, kita jadi YB ke, kita jadi ahli di bawah ke, kita tukang tampal poster ke, maka matlamat kita adalah nak redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Di situ adanya keikhlasan. Dan juga kita melihat dalam slogan yang kita sebutkan tadi ni, yang terakhir adalah al-jihad al-mautu fi sabilillah asma amanina, iaitu mati di jalan Allah ini adalah merupakan cita-cita tertinggi kami. Jadi kita nak kehidupan kita ni, biarlah kita mati kita adalah mati fi sabilillah. Kita semua akan mati. Tapi sama ada mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, ataupun mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Jadi maksudnya kita mengharapkan kalau Allah Ta'ala pilih kita untuk mati dalam husnul khatimah, dan juga mati kita adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Jadi itu pesanan ataupun perkongsian. Jadi tarbiyah ni adalah kita buat, mendoakan untuk diri kita, diri jamaah dan semua orang, supaya diberikan istiqamah untuk terus dalam perjuangan, dan akhir sekali mati kita mati dalam perjuangan Islam, insya-Allah. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita berharap mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para penonton, rakan-rakan yang bersama dengan kita pada malam ini, kita mendoakan mudah-mudahan Allah memilih kita untuk kita mati di dalam perjuangan dan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah. Saya sekali lagi mewakili Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Al-Fadhil Ustaz Syahrizan bin Muhammad Hazimi, pengarah Aktar Akademi Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah, yang juga merupakan ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan Al-Ustaz, yang dapat bersama dengan kita berkongsi ilmu, dapat bersama dengan kita berkongsi pengisian yang sangat menarik, satu tajuk yang penting untuk kita sebagai ahli gerakan Islam, dan juga untuk menarik minat kawan-kawan kita di luar sana supaya melihat konsep tarbiyah yang dibawakan oleh PAS itu dia bersifat terbuka untuk semua orang, dan dia sebenarnya untuk mendidik ahli-ahli PAS itu menjadi seorang amilin yang baik, dan juga seorang ahli parti yang berkualiti, untuk kita menyiapkan pemimpin-pemimpin untuk memimpin negara kita ini pada satu hari nanti adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik, insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz, dan insya-Allah kita harap Ustaz dapat sudi dah terimanya lagi nak, kita jemput lagi pada masa depan, insya-Allah. Dan terima kasih kepada para penonton dan para pendengar yang mengikuti program kita pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Jangan lupa pada setiap hari Jumaat jam 9 malam dalam slot Wacana Siasah yang dianjurkan oleh Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah. Sekali lagi saya Muhammad Aminul Syafiq bin Muhammad Abduh, host segmen anda pada malam ini, ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesilapan, kekurangan sepanjang kami bersiaran pada malam ini. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.